ramai biar ke timur condongnya. Nak bercabar tingginya budi kita, ya Tuhan nak berkisah, ya tutur bicara. Kalau tinggi untung jadi bintang, oh, kalau rendah masih jadi intan. Ada O, ada E bunyinya, tidaklah serupa, erti tidak berbeza. Betul sungguh, betul apa dikata. Selembut tarian, hoi nak mudah berlota, tutur bahasanya. Mari layu, mari kita berhijau, ayat dengan Tuhan cakap tidak serupa. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merpah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Kelapa Bali dalam puan datang dari Bangka Hulu. Apa nak kata-katalah tuan, ampun maaf terlebih dahulu. Walau disebut ungkapan kelakar, salah sampai jadi bertengkar. Walau disebut ungkapan nasihat, salah sampai jadi mudarat. Apabila menyampai ungkapan menyalah, tuah lari, aib terdedah. Bahasa Melayu, bahasa pusaka, warisan bangsa turun-temurun. Usang-usang diperbaharui, lapuk-lapik dikajangi. Sekali air bah, sekali tebing berubah, sekali raja mangkat, sekali adat beralih. Sekali tahun beredar, sekali musim bertukar. Bahasa Melayu tetap menunjangi. Orang Melayu ini hidup beradat, bahasa dijaga, agama dijunjung. Adat tidak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, tak kuning dek kunyit, tak lemak dek santan, tak haus dek masa. Kok dibasuh berhabis air, kok dikikis berhabis besi. Hukum lembut bak air, adat putih bak kapas. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Adat dipakai baru, kain dipakai usang. Yang elok dipakai, yang buruk dibuang. Duduk meraut ranjau, tegak meninjau jarah. Ke darat adat pepatih, ke laut adat temenggung. Ke laut berteromba, ke darat bersalah silah. Adat bersendi hukum, hukum bersendi kitab Allah. Ini pula pembilang adat temenggung. Adapun adat sebenar adat, kalau tali boleh diseret, kalau rupa boleh dilihat, kalau rasa boleh dimakan. Itulah adat yang tahan banding, itulah pusaka yang tahan asak. Adat yang diturun dan berkembang, adat turun dari Datuk Temenggung. Adat yang diikat dengan syarak, adat yang bertalikan kitabullah, adat yang menjadi galang lembaga, adat yang digenggam di perselimut, adat yang dipakai orang Melayu. Yang tak lekang oleh panas, yang tak lapuk oleh hujan. Apa pula kata saudari Akilah dan saudara Amzar? Penuh bermakna ya ungkapan tuan. Dengan dengarkannya pula jawapan hamba. Tingkap papan kayu bersegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan kerana budi, tinggi budi kerana bahasa. Betul tu Mawar, dengarkan. Burung serindit terbang melayang, hinggap terhenti di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tetapi memandang hati dan budi. Ada lagi, dengarkan. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Dinda, bahasa cerminan bangsa, elok bahasa, indahlah rupa. Dengarkan. Pahlawan Sunan tingkah di desa, duduk menyepi, berbalas pantun. Bahasa cerminan, identiti Nusa, dijaga rapi, penuh bersantun. Betul Amzar,
Pantun bukan sahaja sebagai lambang identiti tetapi juga sebagai lambang kebitaraan bangsa kita. Dengarkan. Berhias suasa, darah bersinggah, rindu terubat buat teruna, panji bahasa berkibar megah, pasti dinobat seantero buana. Dinda, kukira ini yang terakhir. Dengarkan. Bawahan senang tempat berkunjung, rehat si Puspa bersama gangsa. Sejauh buana, tiada penghujung, memayung negara seiring bahasa. Yang kure itu kundi, Yang merah itu saga, yang keras itu takal, yang baik itu budi, yang nana itu bahasa, yang deras itu akal. Asyik benar mendengar tuan hamba berdua berpantun. Benarlah kata orang, keindahan pantun ini bukan sahaja terletak pada pilihan kata dan kalimatnya yang berirama, tetapi terkandung di dalamnya makna dan falsafah yang mencerminkan pemikiran orang Melayu. Tapi ada satu lagi puisi Melayu yang dinamakan gurindam. Dengar, hamba lagukan Gurindam 12 karangan Raja Ali Haji. Gurindam ini adalah gurindam pasal yang pertama. Dengarkan ya. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat,
darat. Rupanya, gurindam boleh dilagukan. Merdu sungguh suara Tuan Hamba. Tapi, dengarkan pula gurindam hamba. Yang ini gurindam 12, pasal 5. Dengarkanlah. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Jangan lupa Natasha, syair juga merupakan satu puisi yang dilakukan. Hamba akan sampaikan syair perahu karangan Hamzah Pansuri, seorang ulama besar yang hidup pada pertengahan kurun ke-16 di negeri Aceh semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Hamba akan dendangkan hanya 6 rangkap daripada 40 rangkap yang ada dengan irama dodoi. Inilah gerangan suatu madar mengarangkan syair terlalu indah, betuli jalan tempat berpindah, di sana ia tikad betuli sudah. Wahai pemuda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, akhirat jua kekal diammu. Wahai pemuda arif budiman, hasil kemudi dengan pedoman. Alat perahu jua kerjakan, itulah jalan betuli insan. Berteguh jua alat perahu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahu itu. Sudahlah hasil kayu dan air, angkatlah pula sau dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Berteguh jua jalan perahu, muaranya sempit tempatmu lalu. Banyaklah di sana ikan dan hiu, menanti perahumu lalu di situ. Hampir terlena hamba mendengarnya. Syair ini penuh dengan tamsil ibarat. Setahu hamba, syair boleh dilagukan dengan 9 jenis lagu yang berbeza. Hamba pula akan deklamasikan sajak. Sajak ialah satu-satunya puisi dalam sastra Melayu moden. Dengarkan ya. Terimalah sajak lidah bangsaku. Lidah bangsaku tiba-tiba keluh.
di hujung satu dekad abad ke-21. Puana yang resah benua tidak tentu akan segala yang mungkin alaf baru. Ketika kuasa-kuasa bertukar haluan, krisis ekonomi gelegak di tangan. Budaya hidup yang terencat, sosial manusia yang bejat. Di sisi globalisasi, liberalisasi, bangsaku hilang berani. Dari dahulu di bumi merdeka ini, bangsaku pingkas, bangun berdiri, bersatu, langkah sederap serentak. Yakin bangunkan nusa yang hebat. Dimalui, disegani, dihormati orang atas kekuatan aneka macam. Taat setia rakyat menjulang, satu padu bukan kepalang. Sepakat nikmat kemakmuran. Jika muncul aliran baru, alur fikir menerjah tanpa nyata batin zahir, nusa ini akan nanar. Jadi pohon tidak berakar. Semoga akarnya menunjang ke bumi dan pucuknya menjulang ke langit. Membara semangat hamba, mendengar Tuan hamba mendeklamasi sajak lidah bangsa. Nukilan A. Aziz Deraman. Dengarkan sajak indahnya bahasa kita. Rasailah keindahan bahasa pada kesempurnaannya. Bahasa Melayu, bahasa kita. Dianyam kata-kata, amat dalam pengertiannya. Isi tersurat dalam ayat, susunan kata indah memikat, bahasa baik cermin masyarakat. Bermadah kata, bersalut amanat. Itulah bahasa. Bunga-bungaan indah terasa, kiasan tamsil dan ibarat. Sedap terasa ke lubuk jiwa. Bulat kata, bangsa bermuafakat. Syair, pantun dan juga seloka, perumpamaan, bidalan, pepatah orang tua-tua, indah madah, gurindam dan sajak. Bahasa berjiwa, berdiri tegak. Santun berbudi, sopan dan sekap. Yang indah itu bahasa, pada akal, rasa dan juga kata. Yang baik itu budi, tersusun madah dalam makna, terpancar indah dari hati. Dirgahayu bahasaku,